Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Amrin bin Muhammad Syafi'i, PTM 1907-08-022. Nama saya Nur Syaziana Aisyah binti Fauzi. Nombor ID PTM 190707936. Assalamualaikum, nama saya Nur Razmi Syuhada binti LZ Irawan. Nombor ID PTM 190707662. Assalamualaikum, saya Siti Humairah binti Abdul Wahid, PTM 190707851. Saya Norman Syarah binti Cik Harun, nombor ID PTM 190708070. Pengenalan gejala keruntuhan akhlak. Manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan kemajuan duniawi. Dalam masa itu, kita hampir terlupa pembangunan rohaniah yang seharusnya seiring dengan kemajuan duniawi. Maka, tidak hairanlah ramai umat Islam kini yang hanyut dengan arus pemodenan itu. Malah, kebanyakan masalah sosial kini terajui oleh sebilangan besar umat Islam. Gejala keruntuhan akhlak merupakan satu isu yang sangat meruncing sekarang. Pelbagai kejadian yang amat merusingkan berlaku di hadapan mata kita. Mahupun yang didedahkan tidak apa. Ia bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja, malah turut terpalit dalam golongan dewasa. Keruntuhan akhlak kelihatan semakin hari semakin membesar dan serius. Kita akan membincangkan isu sosial dengan menekankan bentuk-bentuk keruntuhan akhlak, kesan-kesan masalah, punca-punca yang membawa kepada wujudnya masalah ini dan langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh pelbagai pihak bagi mengurangkan dan seterusnya mengatasi masalah ini. Definisi keruntuhan akhlak. Keruntuhan menurut Kamus Dewan edisi ketiga membawa maksud perihal runtuh, kejatuhan, kerosakan dan kerobohan. Kamus Zabah mendefinisikan sebagai kerosakan dan kejatuhan. Kedua-dua kamus ini mempunyai maksud yang hampir sama. Keruntuhan akhlak maksudnya meliputi rosaknya akhlak apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang salah daripada ajaran agama Islam. Contohnya, terlibat dengan seks bebas, berkhalwat, lari rumah, penagih dadah, minum minuman keras dan pelibatan dalam jenayah seperti mencuri, merogol, merompak dan membunuh. Akhlak didefinisikan dalam Kamus Dewan edisi ketiga sebagai budi pekerti, kelakuan, tingkah laku manusia dan tabiat sama ada baik atau buruk. Kamus Zabah akhlak memberi dua pengertian. Yang pertama, watak. Yang kedua, boleh ditinjau daripada beberapa aspek sama ada daripada pandangan ahli falsafah Islam, tokoh-tokoh Islam dan hadis Al-Quran. Kamus Al-Mawrid, akhlak iaitu kalimah daripada bahasa Arab iaitu Al-Qulub. Ianya membawa 4 pengertian iaitu perangai, tabiat, maruah dan agama. Menurut Abdul Rahman Mat-Aruf, akhlak berasal daripada bahasa Arab iaitu jamak, membawa maksud kepercayaan, keyakinan, pegangan dan tingkah laku. Maksud yang dikaitkan dengan akhlak Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Aisyah yang bermaksud akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad yang dimaksudkan ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku yang merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Bentuk-bentuk gejala keruntuhan akhlak yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Dadah adalah bahan kimia yang mengubah perasaan, daya persepsi dan juga tindakan waras seseorang. Menurut Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, dadah juga merupakan bahan sama ada asli atau tiruan yang diperoleh daripada daun getah atau pokok. Bahan-bahan ini apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara dimakan, dihisap atau disuntik, ia boleh mengubah struktur atau fungsi tubuh. Menurut Islam pula, secara khususnya tiada ayat Al-Quran atau hadis yang mengenai dadah. Tetapi Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan menyatakan bahawa penggunaan dadah adalah haram kecuali untuk tujuan perubatan sahaja.
Satu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak judi, menyembah berhala dan juga bertenung nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Ayat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Pada umumnya semua masyarakat tahu apa kesan yang akan kita dapat kalau kita ambil dadah. Contohnya kesan kepada masyarakat, negara, keluarga dan terutamanya kepada diri sendiri. Jadi nasihat saya kepada masyarakat adalah jangan sesekali mencuba atau apa-apa saja, jangan mengambil langsung dadah kerana ia akan memberi kesan buruk kepada kita dan juga akan merosakkan akhlak kita. Yang kedua ialah seks bebas. Seks bebas juga antara contoh yang akan membawa kepada keruntuhan akhlak kita, akhlak seseorang. Seks bebas ini ialah persetubuhan antara perempuan dengan lelaki yang bukan mahram tanpa melalui perkahwinan yang sah. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada yang tidak halal untuk melihatnya dan memeliharalah kehormatan, iaitu daripada apa sahaja yang tidak halal untuk melakukannya. Surah An-Nur ayat 30. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala sebentar tadi dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintah setiap hamba-Nya yang beriman supaya menjaga mata daripada melihat benda yang haram dan menjaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang haram. Oleh itu ini menjadi kewajipan kepada setiap hamba untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan diri daripada kemukaan dan azab kelak. Apa yang boleh saya katakan di sini ialah sama ada lelaki maupun perempuan, hendaklah kita menutup aurat atau menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dan juga sesiapa sahaja antara wanita atau lelaki hendaklah menjaga iman mereka, kuatkan iman mereka dan supaya tidak akan terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Yang ketiga adalah sumbang mahram. Apa itu sumbang mahram? Sumbang mahram ialah seseorang yang bersetubuh dengan seorang yang tidak dibenarkan berkahwin oleh hukum syarak sebab keturunan, susunan dan perkahwinan. Kes sumbang mahram ini sebenarnya tidak dapat diterima akal seperti contoh datuk merogoh cucu, ayah kandung merogoh anak kandung, abang merogoh adik, cucu merogoh nenek dan banyak lagi kes-kes yang melibatkan sumbang mahram yang lagi menyedihkan. Kebanyakannya kes-kes ini berlaku di kalangan orang-orang Islam, iaitu yang belajar bab-bab agama. Satu, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang memelihara kamu dan isteri-isteri yang kamu telah campuri tetapi kamu belum campuri mereka, iaitu isteri kamu dan kamu telah menceraikan mereka. Maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan haramkan kamu menghimpun dua beradik sekali untuk dijadikan isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 23. Jadi, keruntuhan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tiada nilai peribadi yang baik. Wawasan negara untuk melahirkan masyarakat
penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani juga tidak kesampaian sekiranya anak-anak yang tidak berdosa menjadi bahan cemoohan dan hinaan masyarakat. Akhir sekali ialah rasuah. Rasuah juga antara perbuatan yang dapat merupakan akhlak seseorang. Rasuah ini ialah suapan sebagai bentuk ganjaran, hadiah, wang atau sebagainya. Rasuah adalah haram dan perbuatan rasuah ini adalah sesuatu perbuatan yang ternyata memang salah. Jika dilihat dari segi maknanya sendiri, kita dapat gambarkan dan kita dapat bayangkan bahawa perbuatan ini adalah salah dalam Islam. Pengharaman rasuah juga jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulukan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia, iaitu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi itulah penjelasan yang menyentuh tentang perihal yang diharamkan oleh Islam. Dan lebih jelas dari situ, Rasulullah SAW dalam hadis sahih ada menyebut dan yang bermaksud memberi rasuah, menerima rasuah, dan orang perantaraan yang menguruskan rasuah, iaitu orang tengah, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kesan negatif gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama, gejala sumbang mahram. Sumbang mahram ialah anak yang diperkosa oleh keluarga terdekat akan mempunyai kesan psikologi yang tinggi. Perasaan benci akan tumbuh di hatinya, manakala perasaan hormatnya akan hilang terhadap kaum kerabat yang melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, gejala pergaulan bebas ataupun seks bebas. Pergaulan dan seks bebas ini di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat. Contohnya yang jelas dapat dilihat dalam masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan seks bebas. Kesan kedua gejala seks bebas ialah tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa maut. Terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh seks bebas di antara lelaki dan perempuan, tidak kiralah mental maupun fizikal. Kesan ketiga gejala seks bebas, perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Kebanyakan pemudi-pemuda berkahwin kerana mengandung anak luar nikah akibatnya daripada seks bebas. Ketiga, rasuah. Rasuah dapat melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi kerana timbul unsur penipuan dalam urusan. Sebagai contoh, pegawai kastam yang bertugas di persempadanan negara menerima wang sogokan untuk melepaskan seludupan rokok murah. Keempat, gejala penyalahgunaan dadah. Gejala penagihan dadah ini, imej yang keseluruhan ekonomi negara akan terjejas. Imej negara terjejas akibat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pengambilan dadah. Contohnya, penglibatan anak-anak dengan dadah menyebabkan mereka mencuri harta jirannya. Contoh jenis-jenis dadah ialah heroin, ganja, morfin, syahdu dan sebagainya. Hari ini saya akan menerangkan punca-punca gejala keruntuhan akhlak. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seorang itu akan lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling mencabar dengan rakan sebaya yang lain untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah.
Oleh kerana darah muda remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk menunjukkan kehebatan mereka. Walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia. Bak kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Okay, nampak di situ, rakan sebaya memberi pengaruh yang cukup besar dalam gejala kerentuhan akhlak ini. Jadi, seperti itulah orang kata, kalau kita nak berkawan, carilah rakan yang boleh membawa kita ke arah yang benar. Okay, yang kedua, punca-punca gejala kerentuhan akhlak adalah kesibukan ibu bapa. Lumrah ibu bapa ialah mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi orang yang berguna. Tetapi, kesibukan menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Oleh itu, anak-anak akan terumbang-ambing dalam dunia mereka dan seterusnya akan sesat dan memilih jalan yang songsang. Kesibukan ibu bapa juga menghalang mereka untuk mengambil tahu aktiviti anak-anak dan seterusnya, membiarkan anak-anak bebas melakukan apa saja tanpa pengetahuan, termasuklah melakukan aktiviti yang salah. Ibu bapa ini hanya akan tersedar ketika anak mereka sudah teruk. Bak kata pepatah, sudah terhantuk baru tergadah. Macam biasalah kita lihat terpampang di dada-dada akhbar menunjukkan bahawa anak-anak mereka yang tanpa pengawasan ibu bapa, terutamanya yang sibuk bekerja, terlibat dalam merempit dan sebagainya, aktiviti kerentuhan akhlak dan sebagainya, dan akhirnya bila dah kena tindakan ataupun kena penjara, hukuman dan sebagainya, baru nak menyesal. Orang kata nak menyesal pun tak guna dah, nasi sudah menjadi bubur. Jadi beringatlah. Yang ketiga, punca-puncanya adalah pengaruh media massa. Pada zaman yang serba moden ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media massa ini banyak memberikan kebaikan, tetapi juga boleh mempengaruhi seseorang, terutamanya golongan remaja, ke arah yang negatif secara diam. Cerita-cerita yang berunsurkan keganasan, malah seks banyak ditayangkan oleh media massa. Cerita-cerita sebegini dapat mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif itu, dan hasilnya kerentuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi. Seperti kita lihat di media massa televisyen dan sebagainya, banyak menyiarkan cerita-cerita berkaitan kerentuhan akhlak seperti merempit dan sebagainya. Berbahaya untuk anak-anak sekarang melihat aktiviti tersebut, ingin mencuba dan seterusnya, mereka akan terpengaruh ke kancah tersebut. Jadi dalam hal ini lembaga penafisan filem kena berperanan penting lah dalam memastikan cerita yang ditayangkan itu ditapis terlebih dahulu supaya anak-anak muda tidak terikut-ikut dengan perkara yang negatif. Punca yang keempat, sifat semula jadi remaja yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Walaupun pada awalnya niat mereka hanyalah untuk mencuba, tetapi lama-kelamaan mereka akan ketagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram itu. Remaja yang ketagih akan melakukan apa sahaja, termasuk melakukan jenayah untuk melakukan aktiviti haram itu, dan seterusnya menyebabkan akhlak mereka bertambah rosak. Remaja terutamanya suka mencuba benda-benda yang baru. Dan punca yang terakhir adalah kurang didikan agama. Didikan agama dan nilai murni tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini. Hal ini disebabkan ibu bapa terlalu sibuk mengejar kemewahan berkait dengan yang tadi. Oleh itu, anak-anak mereka tidak mendapat didikan agama yang secukupnya oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Oleh itu, mereka melakukan sesuatu perkara negatif itu tanpa berfikir panjang. Kebanyakan ibu bapa terutamanya. Kalau kita tahu, pendidikan ini bermula daripada rumah. Jadi, tidak boleh menyalahkan 100% kerana anak itu tidak mendapat pendidikan agama yang cukup kepada guru semata-mata. Tidak. Ibu bapa perlu juga memberi didikan agama. Walaupun sesibuk mana sekalipun kita kena berikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak kita supaya gejala kerentuhan akhlak ini tidak terjadi kepada mereka. Jadi itulah untuk punca-punca gejala kerentuhan akhlak. Seterusnya kita beralih kepada langkah mengatasi gejala kerentuhan akhlak, yang di mana langkah mengatasi yang pertama adalah daripada peranan ibu bapa. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukan moral yang baik,
Selain itu, ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberi keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak-anak cara bersopan, tepati janji, menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role model ataupun suri teladan kepada anak-anak. Okey, contoh macam aktiviti seharian tadi. Mungkin ada ibu bapa yang bekerja sehari pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Yang ambil anak pun mungkin jiran tolong ambilkan, ataupun kalau ada anak kecil pengasuh yang jaga. Walaupun perkara tersebut berlaku, mestilah kita ada cuti kan. Sehari mesti kita ada cuti. Jadi cuti itu kita luangkan masa dengan anak-anak. Kita kena luangkan masa dengan anak-anak supaya mereka tidak terasa terabai. Yang kedua, pendekatan akademik. Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan core curriculum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang, dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Jadi inilah yang perlu diterapkan oleh cikgu-cikgu terutama di sekolah. Bukan hanya duduk dalam kelas, hanya mengajar. Lepas tu habis. Macam tu. Maknanya kanak-kanak akan cepat merasa bosan. Bila kanak-kanak cepat merasa bosan, akan berlakulah ponteng dan sebagainya. Jadi apabila kita memberikan pendekatan akademik seperti core curriculum, mereka dapat mengisi masa lapang dengan bagus. Mereka juga dapat belajar untuk meneroka dan sebagainya. Meneroka, contoh macam kita bawa keluar kelas, meneroka alam sekitar dan sebagainya. Jadi mereka akan seronok untuk ke sekolah. Jadi cikgu-cikgu boleh terapkan elemen-elemen kerohanian dalam pengajaran mereka. Yang ketiga adalah mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Jadi kalau kita lihat, kalau sekiranya perundangan di sekolah itu contohnya macam berkuat kuasa dengan baik, maknanya pihak sekolah pengawas ke ataupun cikgu-cikgu disiplin menjalankan kerja dengan bagus. Jadi tak adalah berlakunya kes disiplin yang tinggi. Jadi kalau contoh macam kerusakan akhlak ni banyak berlaku terutamanya di sekolah. Jadi kalau tak ada peningkatan daripada segi akhlak di sekolah, cikgu disiplin pun tidak tegas dan sebagainya. Jadi sebab itulah banyak berlaku keruntuhan akhlak terutamanya di kalangan remaja. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Okey, sebagai contoh macam poten sekolah. Apabila sekolah itu menjalankan kerjasama dengan polis sebagai contoh. Kadang-kadang kalau ada program kaunseling dan sebagainya, panggil pihak polis untuk memberikan ceramah dan sebagainya. Jadi boleh menimbulkan rasa takut untuk pelajar ataupun remaja untuk melanggar peraturan sekolah ataupun peraturan di luar sekolah seperti pengedaran dadah merempit dan sebagainya. Jadi pihak polis juga perlu bekerjasama dengan pihak sekolah supaya perkara ini dapat dibendung. Dan seterusnya ataupun yang akhir sekali, kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Okey, kaunseling ni sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana anak-anak ni kadang-kadang dia melakukan masalah kerana memberontak dan sebagainya. Jadi sekiranya ada cikgu kaunseling yang boleh mereka meluahkan masalah dan sebagainya, jadi mereka akan lebih terasa tenang dan seterusnya mereka akan dapat menjayakan hari-hari mereka dengan baik tanpa ada sebarang salah laku disiplin ataupun masalah ketentuan akhlak dan sebagainya. Jadi cikgu di sekolah terutama cikgu kaunseling perlu memainkan peranan. Jadi itulah dia langkah-langkah mengatasi gejala keruntuhan akhlak. Kesimpulan keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak dalam masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja, akan memberikan kesan dan impak yang besar dalam masyarakat. Keruntuhan akhlak kebanyakannya dipelopori oleh golongan remaja itu sendiri. Remaja merupakan aset utama negara pada masa akan datang kerana remaja masa kini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Golongan dewasa memainkan peranan yang penting untuk membantu mencorakkan masa depan negara yang gemilang. Akhlak merupakan identiti dan cermin diri bagi seseorang individu. Individu yang mempunyai akhlak yang buruk, maka peribadi individu akan menjadi buruk. Masyarakat yang mempunyai akhlak yang buruk memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.